kepada kita, sebelum kita keluar dari majlis ini, kita harap Allah sudah ampunkan dosa kita. Ayah bunda kita, kaum keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, muslimin muslimat. Diberikan kita ini perlindungan, rahmat, keberkatan. Diangkatkan wabak, penyakit, gangguan, musibah. Jadi mari kita mulakan pertemuan ini, sebab masa yang diberikan tu pun sampai Isyak aja. Jadi begitu ringkas. Jadi sama-sama kita bacakan Ummul Kitab, surah yang paling agung di dalam Al-Quran ni. Kita minta Allah Ta'ala jadikan dia itu hadiah yang paling indah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada baginda dengan cara yang paling hebat, yang disebutkan nama-nama kita yang hadir pada saat ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum itu, saya kasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal. Masjid ni nampak cantik ni kali pertama saya datang ni. Mungkin imamnya ramai kan, Bilalnya ramai, pengurusi dan jawatankuasanya. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Saya pun tak tahu orang sini kenal saya kat mana. Tapi orang macam mana pun tuan-tuan, dalam masa yang ringkas ini, saya akan cuba menyampaikan apa yang disampaikan oleh para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai, tentang mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasulullah. Sekira-kira tuan-tuan keluar, perempuan keluar daripada pintu masjid ini, ada cinta kepada Rasul di dalam hati tuan-tuan dan perempuan. Rasulullah ni tuan-tuan, anugerah yang paling agung. Yang sekira-kira kalau tuan-tuan faham tuan-tuan, tuan-tuan sedar, tanpa dia itu kita tiada apa-apa. Apa yang dia bawa akan menjadikan kita beruntung. Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan perasan tak? Kita ni kan umat akhir zaman, umatnya umurnya pendek, orangnya pun pendek-pendek. Tuan-tuan ni perasan tak tuan-tuan ni pendek? Perasan? Tuan-tuan ni pendek. Kalau Nabi Adam tuan-tuan tu tinggi tu. Tu Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tu ditakdirkan datang ke sini lah, dia nengok tuan-tuan ni, dia nengok. Hal. Dia ingat kita ni macam cacat tau. Nabi Adam besar tuan-tuan. Orang Ad, Samud tu tinggi orang dia. Kita ni adalah orangnya pendek, umurnya pun pendek. Kalau di zaman Nabi Nuh umur paling kurang 300 tahun. Kita paling tinggi. Siapa kat sini dah 108 tahun? Ada? Angkat tangan? Akan tak ada. Mana ada? Paling tinggi kat sini saya rasa mungkin 7 lebih lah kak. Rasa saya lah ni. Betul tak? Tak ada 80. Dah naik 95 pun kita dah pening. Faham ke tak faham? Ha, tu. Kita dah pening. 100 kita lagi tak. Tak ada tuan. Tapi Nabi beri kita kan anugerah yang agung. Tuan-tuan perasan tak? Apa anugerah yang agung? Tidak ada pada umat terdahulu. Kita je yang dapat. Sebab apa? Speciality Rasulullah. Diberikan kita. Tuan-tuan tadi semayang maghrib kan? Perasan tak tuan-tuan? Semayang maghrib tuan-tuan tu tadi, sebab kita buat jemaah 27 kali ganda. Maknanya tuan-tuan semayang satu je. Tapi 27 kira dia. Bukan 27 kali 1. Tak. 27 kali 700. Tuan-tuan perasan tak? Nabi kata dalam satu hadis, dibentangkan amalan umat aku ni, yang baik dan yang buruk,
Dan ditetapkan undang-undang untuk umat aku ni. Barang siapa berniat nak buat baik, tak jadi, dia diberi pahala satu. Niat kan? Aku nak semayang Qabliyah subuh lah nanti. Sampai orang dah iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Takkan nak semayang? Tak dapat kan? Tapi sebab dah niat, dapat macam semayang. Dan barang siapa dia berniat nak buat baik, jadi buat baik. Pahalanya 10 hingga 700 kali ganda. Jadi tuan-tuan, tadi tuan-tuan semayang ni, berjemaah 27 tau. Tapi kali mungkin 700, mungkin 600, mungkin 500. Ikutlah orang tu macam mana Allah nak bagi. Ini Nabi Musa pernah minta kepada Allah tahu. Nabi Musa kata, ya Allah, aku lihat pada catatan Lauh Mahfuz. Ada umat yang dia ni, kalau dia niat nak buat baik, tapi tak jadi, diberi satu pahala. Minta, ya Allah, jadikan itu umat aku. Nabi kata, tidak, tak boleh. Itu umat Muhammad. Aku lihat dalam catatan Lauh Mahfuz bahawa ada satu umat yang kalau dia berniat nak buat baik, tak jadi. Jadi buat. Pahalanya 10 hingga 700. Jadikan umat aku. Allah Ta'ala kata tak boleh. Itu umat Muhammad. Tentang kita ni punya beruntung tuan-tuan. Sebab jadi umat Muhammad. Umurnya pendek tapi ibadat dia ganda-ganda. Tuan-tuan ni, kita nak beramal banyak tak mampu tuan-tuan. Tapi Nabi kata apa? Engkau bacalah Al-Quran. Nescaya setiap huruf Allah akan kira 10. Habis kalau kita baca satu muka, berapa ribu pahala dia tu. Ini special umat Muhammad. Sebab Al-Quran diturunkan untuk umat Muhammad. Mana ada Al-Quran zaman Nabi Ibrahim? Ini kita ni. Tuan-tuan perasan tak? Nabi kata, kamu jangan tidur selagi tak baca Al-Quran khatam. Biasa kan kita dengar tu. Sayyidina Ali menjawab, macam mana ya Rasulullah aku nak khatam tak larat ni? Nabi kata, engkau baca saja surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali. Itu seperti khatam Al-Quran. Pahalanya. Waktu tuan-tuan sebelum angkat punggung lepas semayang ni, baca Qul huwallahu 3 kali. Jadi macam khatam Al-Quran. Kalau satu hari dapat 5 kali khatam Al-Quran. Kalau 365 hari setahun, berapa kali khatam Quran? Simple aja Allah beri. Ini umat Muhammad. Saya nak tuan-tuan sedar. Tanpa Rasulullah, kita dapat ini semua ke? Tiba-tiba, bila kita bincang bab ini, kita terangkan bab ini, tidak ada cinta mahabbah dalam hati kita terhadap Rasul. Apakah kita gila? Tuan-tuan, Pak Haji, teringin tak nak mahligai? Teringin tak? Mau? Berapa biji? Bagi tahu. Semi. Tuan-tuan, ini mahligai lah. Kakak di belakang. Bukannya rumah teres. Mahligai. Bukannya, apa nama ni? Studio. Tahu? Studio apartment. Do you understand? 700,000 in Iskandar Putri. Do you understand? Saya ni kalau marah memang cakap putih. Ini mahligai lah kakak, saudara. Rasulullah kata, engkau baca Qul huwallah 10 kali. Allah benakan untukmu mahligai di dalam syurga. Masya Allah. Kalau ini kuliah biasa, saya ajak tuan-tuan baca supaya dapat seorang satu. Tapi ini sebab maulid tak sempat. Lain kali lah. Lain kali nanti kontak saya balik. Kita bincang.
Kenapa Qul Huwallah ni baca 10 kali hatam 3 kali hatam Al-Quran, baca 10 kali mahligai buatmu di dalam syurga? Kenapa? Sebab Qul Huwallahu Ahad itu membicarakan keagungan Allah, tauhid. Faham tak? Qul Huwallahu Ahad kalau baca 10 kali ada setengah jam tak? Berapa lama? 2 jam. 2 minit aja saudara. Kenapa tidak mau baca? Supaya mahligai kita berterabur dekat hari kiamat. Oh, ni mahligai kita, ni mahligai. Setiap malam bacalah 5 kali. Tahu 5 kali? 5 kali. Satu, maknanya bukan 5 kali, 50. Kan? 50 kalau 2 minit, baru 10. Macam mana? 2 minit kali, macam mana? 10, 5 minit. 2 minit. Kalau 50? Oh, 10 minit. Tak boleh kasih masa 10 minit. Mampu beli rumah dekat apa tu? Ni apa nama? Sengandar Puteri. 1.7 juta. Saya rasa kalau saya lah 7 kali pencen tak boleh bayar. Pencen mati kerja balik. Mati kerja balik. Tak boleh bayar. Tapi Allah bina kan tuan-tuan. Satu malam duduklah baca Qul Huwallah ni 50 kali. Satu untuk kita. Satu untuk mak. Kan? Hadiah untuk mak. Ya Allah. Kalau kau binakan mahligai itu untuk mak. Sebab dia berkorban nyawa untukku. Satu lagi untuk ayah aku. Dia berkorban hidupnya untukku. Yang ketiga untuk mak mentua aku. Kan? Dia untuk membesarkan isteri aku. Yang kelima untuk bapa mentua aku. Sebab ada mereka itulah anak keturunan aku ni. Macam, setuju ke tak setuju ni? Tak setuju. Tak setuju pun tak apa. Tak berdosa. Cuma pandai-pandailah urus diri. Tuan-tuan perasan tak? Nabi cakap, siapa semayang sunat subuh sebelum subuh ataupun sunat fajar namanya, pahalanya seperti dunia dan seisinya. Itu semayang sunat subuh. Semayang subuh tu 70 kali ganda daripada itu pahalanya. Boleh faham ke tak faham? Sebab benda sunat, nak jadikan dia fardu 70 kali baru sama. Lepas tu kalau kita dah buat fardu satu dengan kita buat sunat satu, nak samakan 70 baru dapat satu. Sebab tu semayang fardu subuh tu 70 kali ganda daripada sunat subuh tu. Tuan-tuan pernah dengar tak? Nabi kata barang siapa semayang sunat rawatib yang mengiringi semayang sebanyak 12 rakaat, dibinakan mahligai untuknya di syurga. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sebelum maghrib, selepas maghrib, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Itu muakkad. Dibinakan mahligai buatmu dalam syurga. Itu baru cerita mahligai je. Tuan-tuan, saya nak tanya, semayang qabliyah ba'diyah ni ada di zaman Nabi Ibrahim ke? No. Tak ada. Ini umat Muhammad. Tuan-tuan pernah dengar hadis yang Nabi kata, barang siapa menghilangkan kotoran di masjid, nampak tek cecak, nampak apa benda kotor buang keluar, dibinakan mahligai buatnya di dalam syurga. Sebab tu kalau tuan-tuan nampak tek cecak ke apa benda ke kan, itu berebut buang. Jangan usik, itu mahligai aku. Berebut. Sebab tu jangan sampai masjid kita kotor, tandasnya busuk. Itu makna orang sini dia buang-buang je mahligai. Wah, dia buang-buang je mahligai orang sini. Tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak apa yang saya nak ceritakan ni? Faham ke tak faham ni? Tiba-tiba kita tidak menghargai insan yang bawa benda ni untuk kita. Ya. Al-madad. Al-madad. Al-madad ya Rasulullah. Subhanallah. Takkah kita rasa terhutang budi kepada dia? Nabi Ibrahim pernah, tuan-tuan. Masjid sini ni memang sejuk lah rupanya. Sejuk. Boleh tutup kan tu ni? Memang. Sejuk. Ni memang masjid orang kaya ya. Itulah apa kita nak buat. Masjid surau saya panas kan. Kadang-kadang penyamuk. Sini sejuk betul macam Eropah. Kalau saya tahu saya pakai kot tadi ni.
Tuan gua jangan marah tu. Masya Allah. Cerita Rasulullah ni hebat tuan-tuan. Ini insan paling agung. Pernah Nabi Ibrahim alaihissalam tuan-tuan. Dia minta, ya Allah jadikan aku Nabi akhir zaman. Meskipun Nabi Ibrahim tu Al-Khalil tau. Dia ni maknanya sahabat rapat kepada Allah. Allah gelar dia begitu. Doa dia makbul semua. Tapi ada yang tidak dapat dimakbulkan. Kerana apa? Ketetapan Allah semenjak azali dah settle. Ya Allah jadikan aku Nabi akhir zaman. Tak boleh. Sampai Nabi Ibrahim, kalau begitu ya Allah, hebatnya Nabi akhir zaman ni. Jadikan aku umat Nabi akhir zaman. Allah Ta'ala kata tak boleh sebab dia datang kemudian. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, kalau begitu ya Allah tak dapat juga. Engkau jadikanlah sebutan namaku menjadi kenangan indah pada lidah orang-orang umat akhir zaman. Rabbi ja'alli lisani sidqin fil akhirin. Ya Allah jadikan sebutan namaku pada dia. Itulah yang dapat. Nampak tak? Sebab Nabi Ibrahim ni doa dia, kalau tak dapat semua mesti dapat juga. Itulah yang kita semayang, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mana ada kita pernah sebut kama sallaita ala Sulaiman wa ala Sulaiman? Ada pernah? Tak ada kan? Itu special. Sebab tu tolong belajar perangai Nabi Ibrahim. Nescaya doamu dimakbulkan. Macam mana perangai Nabi Ibrahim? Oh, banyak perangai Nabi Ibrahim. Nak tahu perangai Nabi Ibrahim? Lain kali kita ceramahkan. Ini hari cerita Rasulullah. Tiba-tiba kita ni sudah memang dah free jadi umat Nabi Muhammad. Perlukah kita doa, ya Allah jadikanlah aku umat Nabi Muhammad? Apa hal pula engkau ni? Perlukah kita doa? Perlu tak? Kenapa tak payah doa? Dan memang kita umat Muhammad. Indah ke tak indah ni tuan-tuan? Indah, Masya Allah. Tak patut kita sayang dia. Kadang-kadang kita susah masa sekolah dulu ada orang bantu kita kadang-kadang kan. Kita ingat dia sampai mati. Ingat tak? Kita nak masuk universiti kan, dia bagi ambil duit 1,000 ni belajar pandai-pandai. Nanti berkhidmat elok-elok. Pak Haji ni nak tengok awak berjaya. Ambil 1,000. Ingat tak? Ingat tak agak-agak? Ingat tak? Aku dah tak ingat orang tua tu menyampah aku. Biar betul, mesti ingat. Haji ni beri aku 1,000 dulu. Betul tak? Ingat kita tuan-tuan. Masa saya nak pergi Mesir, orang kampung masjid beri duit masjid 100. Sampai sekarang aku ingat tu, 100. Masa sekolah dulu 100 tuan-tuan besar. Betul tak? Ni masjid bagi 100 jatuh kuasa. Sebab anak Korea nak pergi Mesir. Ingat sampai sekarang tuan-tuan. Ini Rasulullah tuan-tuan. Yang kerana dia, dengan dia, kita dapat nikmat ini. Ditunjukkan kita semuanya cara. Mau selamat masuk kubur. Dipertahankan. Nabi kata, sebelum tidur engkau bacalah surah Muluk. Nescaya surah Muluk akan mempertahankan engkau daripada siksa kubur. Pada hari kiamat di padang mahsyar. Surah Muluk akan memimpin engkau melalui titian sirat sampai ke syurga. Surah Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi ajar semuanya. Nabi ajar cara hormat mak ayah. Nabi ajar cara mencintai saudara. Nabi ajar bagaimana kita ni wajib mengasihi, memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Ibu-ibu pula Nabi ajar macam mana taat kepada suami. Ibu-ibu pernah dengar pasal 4 ni? Biasa dengar kan? Orang perempuan semayang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Jaga kehormatan diri. Jangan selalu masuk Facebook. Begini. Masuk Facebook. Macam mana ni? Ini suami-suami kalau isteri masuk Facebook,
Baru aja habis sembahyang tarawih, marahkan dia. Faham? Jangan nak masuk-masuk gambar dalam Facebook. Masukkan gambar lembu kat situ. Faham? Tuan-tuan jangan main-main isteri kita. Dosa tau. Suami pergi masjid gitu-gitu, tanggung dosa. Jangan main-main. Yang keempat, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Jaga kehormatan diri. Yang keempat, taat suami sampai suami redha. Masuklah pintu syurga mana yang kamu suka. Untung tak orang perempuan. Tapi balik ni tanya, abang redha tak bang? Kalau dia tak redha, tak ada jalan syurga ni kakak. Jangan main-main. Pernah dengar pasal wuduk? Kronologi ni panjang saya bawa ni. Supaya tuan-tuan faham senang. Nabi kata barang siapa ambil wuduk, disempurnakan wuduknya. Masuk sempurna tu wajib-wajibnya disempurnakan, kemudian sunat-sunat buat. Habis wuduk dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minat tahirin. Akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke syurga. Pintu mana engkau suka? Itu wuduk tau. Jangan main-main. Siapa yang ajarkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkah kita rasa connection kita dengan dia itu besar? Siapa baca lepas sembahyang, Allahumma ajurni minan nar, Allahumma ajurni minan nar. Tapi kalau ramai jadi Allahumma ajurna lah kan. Allahumma ajurna minan nar, Allahumma ajurna minan nar 7 kali. Waktu maghrib 7 kali. Kalau dia mati menjelang subuh, maknanya daripada maghrib sampai subuh, Allah haramkan dia daripada neraka. Kalau dia baca waktu subuh 7 kali, Allahumma ajurna minan nar, Allahumma dia mati menjelang maghrib, Allah haramkan dia daripada neraka. Sebab tu jangan angkat punggung sebelum baca tu. Siapa ajarkan? Rasulullah ajarkan. Tidakkah tuan-tuan rasa ini anugerah yang terindah? Tak tahu kok tuan-tuan rasa alangkah hebatnya Rasul ini. Al-madad, al-madad, al-madad ya Rasulullah. Masya Allah. Tuan-tuan, saya nak tuan-tuan sedar tau. Siapa Rasulullah ni? Ini kronologi simple tuan-tuan. Rasulullah ni tuan-tuan, orang yang hebat, yang Allah berikan kemuliaan kepada dia, sehingga nama dia disebut satu hari ni berbilion, bilion, trilion, zillion kali. Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan, tadi kita sembahyang maghrib, dalam tahiyat akhir, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 4. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kat situ je sudah 6. Tak termasuk tahiyat awal. Tak termasuk kalau subuh ada kunut. Habis katalah 5 kali solat. Kata kita kira senang 50 je lah. Sembahyang fardu kan 5 kali. Itu tak termasuk sembahyang sunat tau. Tuan-tuan tahu orang Islam dalam dunia ada berapa? 1.8 bilion. 1,800 juta orang Islam dalam dunia ni. Penduduk dalam dunia ni katanya sekarang ni 9 bilion. 1.8 Islam. Banyak yang tak Islam tu. 1.8. Mana kalau 1.8 bilion, seorang sebut 50 kali, berapa bilion kali nama Muhammad? Itu tak kira azan lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dekat sini ada macam tu? Dia tak ada? Pelik pula orang sini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh saya mohon jadi Bilal sini? Tapi kalau gaji murah tak nak lah.
Tuan jatuh kuasa masjid, jangan kasih Bilal gaji murah ya, tuan-tuan. Tuan-tuan ni jangan macam-macam. Mana benar hari ni? Bilal ni tuan-tuan, dia punya pahala lebih besar daripada imam. Tuan-tuan tahu tak tu undang-undang tu? Sebab Bilal, kalau imam, pahala dia jemaah yang hadir. Tapi Bilal, pahala dia kepada yang tak hadir. Sebab ada orang dengar. Oh, dah masuk waktu. Orang perempuan tak semua pergi kan? Orang perempuan tak wajib pergi masjid. Yang wajib perempuan. Lelaki. Jadi orang perempuan dengar dia semayang. Jadi dia ni seruan itu. Dan seruan itu didengar oleh batu, didengar oleh hujan, didengar oleh kayu, didengar oleh pokok. Semua akan jadi syafaat pada hari kiamat. Sebab tu pahala. Sebab tu Sayyidina Umar pernah kata, andai aku ni tidak jadi khalifah, aku tak sibuk, aku tak penuhi urusan rakyat, nescaya aku akan jadi Bilal. Besar pahala Bilal ni. Mana Bilal sini? Dah balik? Biar betul. Kalau dah balik memang kuranglah gaji gitu kan. Bilal ni tuan-tuan jangan main-main tau. Imam belum sampai, dia dah sampai. Dia yang buka masjid tau. Betul tak? Pagi-pagi lagi orang belum ada tuan-tuan. 4:30 dia dah sampai. Ya Arhamar Rahimin Arhamna. Ya Arhamar Rahimin Arhamna. Imam baru mandi wajib. Bukan imam sini imam minta maaf ni. Pengurusi lagi lambat. Itu. Tapi Bilal dah hadir. Betul tak? Saya tak tahu keadaan orang sini, saya bagi tahu aja kan. Jangan kecil hati pula. Ustaz gurau pun nak mengamuk. Orang belum settle lagi, Bilal dah ada. Imam dia memang tak boleh awal sebab dia akan kurangkan fadilat orang lain. Terutama Jumaat, imam jangan nak mengatal awal-awal lah letak. Imam dah duduk sini pula. Apa benda pula imam ni? Imam kena lewat. Faham tak? Imam kena duduk dalam bilik dia. Jangan cepat-cepat keluar sebab rugi. Mereka kata, dia nak baca. Mereka tutup buku. Jadi member datang tak ada nama. Waktu imam dia memang gitu. Tapi Bilal tak boleh. Kan? Pukul 5.38 sekarang ni kan? Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang baru nak start motor. Dia dah. Suara dah keluar. Hebat Bilal ni kan? Dahsyat. Bilal bin Rabah. Cinta dia kepada Rasulullah. Apabila Rasulullah wafat dia tuan-tuan, dia tak sanggup nak hidup dekat kota Madinah. Tak mampu. Hari-hari menangis. Tak tahan dia. Akhirnya dia berhijrah ke Basrah. Sampai itu tuan-tuan, dah berapa tahun berlalu. Datang Rasulullah dalam mimpi dia. Wahai Bilal, takkan kau rindu pada aku? Takkah kau nak balik ke Madinah? Wahai Bilal. Dia datang pada Bilal. Bilal tersedah. Masya Allah, Rasulullah datang. Dia balik ke Madinah, tuan-tuan. Bila dia balik ke Madinah, orang Madinah sambut. Sayyidina Umar masa itu sambut. Penduduk-penduduk Madinah sambut. Bilal, dah lama tak nampak. Kau dah balik Bilal, azanlah. Sayyidina Umar kata azanlah. Tak mampu aku. Aku ni hadir kerana rindu pada Rasulullah. Azanlah Bilal macam zaman kita dulu. Sahabat semua pujuk. Bilal kata tak. Tapi bila sampai cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husin, dia kata apa? Wahai Pakcik Bilal, azanlah macam zaman atuk kita dulu. Macam atuk masih hidup. Kami rindu sangat. Dia cakap Arab tahu. Ini saya terjemahkan. Nanti pandai pula Hasan Pakcik itu dah terjemah. Jadi dia kata, kalian berdua ini kekasih Rasulullah. Darah daging Rasulullah. Aku tak sanggup nak menolak permintaanmu. Itu dia pun pergi azan.
Azan awal tu okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan saya. Azan Bilal lain lah, dia punya kaya kan. Tapi sampai asyhadu anna Muhammad, tak boleh. Dia meraung, dia tombang jatuh. Nangis. Orang Madinah dengar tuan-tuan. Rasulullah dah hidup balik ke? Sebab terkenang suasana tu tuan-tuan. Keluar semua penduduk Madinah. Lelaki perempuan keluar. Rasulullah dah hidup balik ke? Rindu kepada Rasulullah. Apa yang menyebabkan mereka begitu cintakan Rasulullah, tuan-tuan? Sebab Rasulullah ni segala-galanya, tuan-tuan. Yang kita cakap tadi, dia punya akidah yang dibawa, ibadat yang ditunjukkan, jalan yang diberikan. Tapi lebih daripada itu, kalau para sahabat, akhlak Rasulullah, pribadi Rasulullah. Sayyidina Bilal bin Rabah ni tuan-tuan, dia masuk Islam bukan Rasulullah cakap, wahai Bilal, masuklah engkau Islam, nanti engkau masuk syurga, engkau dapat bidadari paling tidak pun 70 orang, tahu. Bukan itu tuan-tuan. Bilal bin Rabah ni masuk Islam, Rasulullah tak cakap sepatah pun pada dia. Dia kan hamba kan. Rasulullah tolong dia mengisar tepung. Rasulullah turun padang, tolong dia. Dia tengok kenapa pula orang ni tolong. Muhammad ni orang kata jahat ni, penipu ni, tukang sihir ni, gila ni, tolong aku baiknya akhlak. Dia masuk Islam kerana Rasulullah punya akhlak tu. Rasulullah tak cakap apa pun pada dia. Itu akhlak Rasulullah. Satu orang Habasyah. Orang Habsyah, Utopia. Kalau sekarang ni Sudan agaknya. Dia ni datang kulit hitam. Ibnu Umar riwayatkan hadis ini. Bila dia datang tu Rasulullah kata, tanyalah apa yang kau nak tahu. Tanyalah apa saja soalan yang kau nak tahu. Rasul offer kepada dia sebab ni. Rasulullah ni kalau ada orang baru masuk Islam, orang berminat kepada Islam, orang yang jumpa dia, dia akan sambut dengan sahabat-sahabat yang lain ni duduk bersama Rasulullah. Masing-masing terlalu menjaga adab. Malu. Banyak orang malu kepada Rasulullah. Para sahabat malu. Sebab Allah yang didik para sahabat. Allah sebut dalam Al-Quran, jangan engkau tinggikan suaramu daripada Nabi lebih daripada suara Nabi. Jangan engkau bercakap dengan Rasul seperti engkau bercakap dengan sahabatmu. Nescaya luput amalmu. Jadi para sahabat jaga adab. Tapi bila ada Arabi, orang Arab Badui, orang luar datang, mereka suka. Ni apa soalan ni kan? Jadi sahabat ambil perhatian. Jadi orang Habasyah ni datang. Nabi kata, tanyalah apa yang kamu nak tanya, yang apa kamu tak faham, yang kamu nak tahu. Maka kata Habasyah ni, ya Rasulullah, Tuan ini diberikan kelebihan daripada kami ini dengan wajah yang bagus, kacak dan tampan dan kenabian. Ni tuan-tuan. Nabi ni tuan-tuan semat orang dia. Siapa nengok Nabi first time jumpa tuan-tuan dia akan terkejut. Kalau dulu Nabi Yusuf apabila Zulaikha bawa dia di depan wanita-wanita bangsawan di Mesir tu, kerana wanita-wanita tu kutuk Zulaikha kan, sebab jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Tiba-tiba dia bawa Nabi Yusuf keluar. Tetamu-tetamu bangsawan-bangsawan Mesir ni nengok Nabi Yusuf. Air liur meleleh kan. Sampai mereka kata ini bukan manusia ni, malaikat ni semat betul. Nabi Yusuf tu tuan-tuan, kalau dikatakan separuh dunia ini keindahan ada pada Yusuf, tapi kalau Rasulullah, seluruh keindahan alam ni ada pada Rasulullah. Sebab tu Rasulullah ni tuan-tuan, bila orang tengok mesti terpikat tuan-tuan. Dia semat. Kalau kita nak buat banding, walaupun banding tu tak kena, saya nak buat banding macam ni lah. Rasulullah ni tuan-tuan, dia kena je, pakai apa pun semat. Kan ada orang kawan kita kan, kadang-kadang ada kan, saya dulu kat asrama ada tu. Bila dia pakai t-shirt pun smart.
Pakai seluar pun semat. Bila dia pakai jubah pun kena je orangnya. Bila pakai tie pun semat. Pernah jumpa tak orang macam tu? Semat. Ada orang pula pakai apa pun tak kena. Pening kita tengok dia ni. Ada tak orang macam tu? Ada kan? Rasulullah ni dia semat. Memang semat tuan-tuan. Ada masa ketika Rasulullah kadang-kadang pakai baju merah. Pernah dengar tak Rasulullah pakai baju merah? Yang para sahabat kata, aku tak pernah tengok orang paling semat pakai baju merah berbanding Rasulullah. Semat pakai baju merah. Tuan-tuan ni kalau nak pakai baju merah boleh, tapi tanya orang dulu. Nanti orang cakap tolong buka, boleh tak? Kan? Ada masa Rasulullah pakai suit hijau. Hijau. Orang kata, oh sematnya Rasulullah. Sebab tu orang rekam pakai hijau. Ada masa Rasulullah suit hitam semua. Serban hitam, jubah hitam. Mai sematnya Rasulullah ni. Sebab tu orang Syiah pakai hitam semua tu. Ada kadang-kadang, tapi yang paling selalu Rasulullah pakai putih, suit putih. Rasulullah kesukaan dia putih. Semat, putih. Itu Rasulullah. Senang kata siapa tengok Rasulullah akan confirm jatuh hati. Orang kadang-kadang tuan-tuan ni, termasuk orang-orang Quraisy, aku kalau jumpa Muhammad aku bunuh ni. Membawa perpecahan. Merosakkan agama nenek moyang kita. Tapi bila jumpa Rasulullah, tak jadi. Tak jadi. Tengok. Oh, sangat Rasulullah. Maknanya kedepanan Rasulullah tu akan jadikan orang. Wow. Di awal-awal waktu Nabi berdakwah tuan-tuan secara terbuka, orang kafir Quraisy meviralkan Nabi ini tuan-tuan. Apa diviralkan? Dikatakan Nabi ini gila, majnun. Diceritakan kepada Arab-Arab luar. Muhammad itu gila, majnun. Nabi tak jawab apa tuan-tuan. Tapi viral tu tak berjaya. Tak berkesan. Sebab apa? Bila gila, tengok. Takkan gila macam ni. Semat orangnya, ahlaknya tinggi. Kalau ditanyakan jawapannya munasabah, takkan gila. Bila tak berjaya viral tu, mereka viralkan lagi keburukan kepada Nabi. Mereka kata apa? Muhammad itu tukang sihir, mengaku menjadi Nabi. Diviralkan kepada Arab luar. Tapi Nabi tak pernah jawab. Kesan dia apa tuan-tuan? Orang pun kata, inilah lelaki yang mengaku menjadi Nabi. Tukang sihir tu hilang perkataannya. Sebab tu kadang-kadang kita ni kalau diviralkan orang, orang kutuk kita, ada masanya tak payah jawab. Diam ya. Boleh faham saya cakap tak? Nabi dia tak banyak tak jawab. Sebab kalau jawab, dia memburukkan keadaan. Diam. Selesai viral tu. Okey, tuan-tuan. Nah, jangan lupa bila azan jawab, Nabi kata, kemudian selawat atas aku dan kau berdoa. Allahumma rabb sampai habis. Aku pasti akan syafaat kamu pada hari kiamat. Nah, jadi ini semua anugerah kan. Tanpa Muhammad kita tak dapat. Jadi saya pergi kepada Badawi tadi. Jadi dia kata, ya Rasulullah, Tuhan diberikan kelebihan daripada kami dengan wajah yang bagus, tampan, kacak dan kenabian. Semua tu kami tak ada. Okey. Apakah sekiranya saya beriman sebagaimana yang Tuhan imani dan saya beramal dengan apa yang Tuhan amalkan? Apakah saya akan dapat masuk syurga bersama Tuhan? Soalan itu hebat tuan-tuan. Sebab para sahabat bila nampak Nabi, cita-cita dia nak berhimpun dalam syurga bersama Nabi. Itu ya. Nabi jawab apa tuan-tuan? Naam, ya. Dan arti kata kalau engkau beriman sebagaimana yang aku imani, engkau beramal sebagaimana yang aku amalkan, engkau akan dapat masuk syurga bersama aku. Tapi Rasulullah beri dia hadiah pula. Apa hadiahnya? Rasulullah kata apa? Demi Allah yang nyawaku dalam genggamannya, putihnya, serinya seorang yang hitam dalam syurga nanti. Kan itu hitam kan? Putih dan serinya wajah orang yang
Hitam dalam syurga nanti, mana kalau orang hitam dah masuk syurga, dia punya seri itu dapat dilihat daripada jarak kejauhan perjalanan 1000 tahun. Mana 1000 tahun jalan dah nampak seri wajah dia. Itu orang dalam syurga. Tuan. Hebat tuan-tuan orang dapat masuk syurga ni. Lepas daripada tu tuan-tuan, cerita ni panjang. Saya nak cerita apa pengakhiran orang Habasyah, orang hitam ni, orang Ethiopia ni. Rasulullah bacakan dia surah Insan ayat 1 sampai ayat 20. Tuan-tuan baca sendiri. Surah Insan ni hebat tuan. Kalau kita tafsirkan, hebat. Tafsir yang diberikan oleh ulama. Menyusup dalam hati. Sebab tu Nabi suruh baca surah Insan dengan sajadah pagi Jumaat ni kan. Dah habis tu tuan-tuan. Sebab surah Insan ni dia cerita insan tu siapa. Lepas tu insan ni kalau tak jaga macam orang Ad, Samud, Fir'aun, neraka. Tapi kalau jaga syurga. Lepas tu cerita syurga banyak. Ada apa ni, salsabil, kafur, zanjabil. Tu kan macam-macam pasal syurga tu. Bila dia dengar semua tu tuan-tuan, menyusup ke dalam hati dia penerangan Rasulullah tu. Dia jawab. Dia tanya lagi. Ya Rasulullah, apakah kedua mataku ini di syurga akan dapat melihat apa yang Tuan lihat? Maknanya aku akan nampak ke nanti cerita-cerita tu semua? Rasulullah kata, iya, na'am. Bila begitu tuan-tuan menangis dia. Menangis dia, meraung dia. Sampai meninggal dia di depan Rasulullah, di depan sahabat. Hebatnya Rasulullah ni sekali ceramah tuan-tuan ni. Masuk dalam hati orang tu, meninggal sampai menangis orang tu. Meninggal. Saya ni dah lebih 20 tahun ceramah, belum ada orang meninggal lagi dari saya ceramah ni tuan. Tak ada lagi, dah 20 tahun lebih saya ceramah tuan. Tak ada orang meninggal, yang tidur ramai. Itu yang saya pun pening tu. Cerita orang meninggal depan Rasulullah ni tuan-tuan bukan sikit atau banyak. Tapi saya bila baca surah Insan ni tuan-tuan, sampai mati orang tu dengar, kita ni pula tuan-tuan, mati-mati tak nak baca surah Insan. Apa benda ni? Sebab tu, kita suruh-suri apa surah Insan ni sampai mati sahabat ni tuan-tuan. Takutnya, risaunya, rindunya. Kalau ada masa nanti tuan-tuan panggil saya, kita bincangkan surah Insan ni. Kata Ibnu Umar, aku tengok dengan mata kepala aku sendiri. Rasulullah menatang jenazah Habasyah ni ke dalam kubur dia. Punyalah mulia tuan. Itulah kali dia jumpa Rasulullah. Tapi Rasul sempurnakan jenazah dia. Nampak tak? Sahabat semua macam tu tuan. Saya pun tak tahu macam mana saya nak ringkaskan ceramah saya ni. Tuan-tuan, Sayyidina Anas bin Malik. Dia ni kan khadam Rasulullah, berkhidmat Rasulullah semenjak umur 9 tahun dah. Bawakan kasut Rasulullah, bawa ke air Rasulullah, apa semualah. Lalu rapat dengan Rasulullah. Pada satu ketika tuan-tuan, dia tuang air, Rasulullah tengok. Rasulullah kata, wahai Anas, engkau ada apa-apa nak minta? Mintalah. Ada apa-apa? Dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa ya Rasulullah. Tapi aku nak minta satu ya. Aku nak berhimpun dengan engkau dalam syurga nanti. Boleh tak engkau syafaatkan aku nanti hari kiamat ya Rasulullah? Boleh tak? Rasulullah jawab, insya-Allah af'al. Insya-Allah aku akan syafaatkan. Sahabat itu je dia nak. Sahabat bila tanya je, kenapa kau nak mati? Sebab aku nak masuk syurga. Supaya aku boleh bertemu dengan kekasihku Rasulullah. Dia nak masuk syurga bukan sebab nak bidadari, nak maligai. Tak. Nak bertemu Rasulullah. Cinta sahabat tu tuan-tuan, dia sudah penuh. Sampai syurga tu tak penting bagi dia. Yang penting dapat bersama Rasulullah. Sayyidina Anas tanya, ya Rasulullah, kalau di hari kiamat nanti, di mana aku nak cari engkau ya Rasulullah? Sebab manusia terlalu ramai. Padang mahsyar nanti tuan-tuan kita semua pergi. Tuan-tuan jangan ingat tak nak pergi pula. Saya MC je lah. Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan. Ibu MC boleh.
Tak boleh tuan-tuan. Semua hadir. Saya datang, tuan-tuan datang. Buat persiapan elok-elok. Kat mana aku nak cari engkau ya Rasulullah? Orang punya ramai nanti. Daripada Nabi Adam sampai hujung-hujung manusia. Nabi kata, engkau cari aku di titian sirat. Habis kalau tak jumpa ya Rasulullah, ramai orang. Engkau cari aku di mizan, dekat timbangan. Habis kalau aku tak jumpa ya Rasulullah, engkau cari aku di haud, telaga Kausar. Aku ada di 3 tu tempat tu lah, kata Rasulullah. Cari aku di sana. Tuan-tuan perasan tak apa yang Nabi beritahu tu? Tuan-tuan, Nabi beritahu pada hari kiamat dia akan berlari-lari daripada sirat, mizan, haud. Cari umat dia ni, umat aku dipimpin ni yang nak terjatuh, yang apa. Allahu Akbar. Kenapa Nabi bersusah payah macam ni? Dia kan Rasul, orang pertama masuk syurga. Apa salah dia masuk syurga? Relax dulu. Saya masuk dululah. Saya nak relax dulu. Awak datang nanti. Pandai-pandai lah. Nanti jumpa sana. Saya relax dulu. Dah penat sangat dah ni. Ada Nabi buat macam tu. Apa pasal dia bersusah payah? Cinta dia pada kita. Tuan. Di saat hari itu tak ada siapa-siapa kecuali semua nafsi-nafsi. Saya baca kisah Sayyidina Ibrahim Al-Khalil. Nabi Ibrahim nanti meraung di padang mahsyar, tuan-tuan. Ya. Ya Allah, aku Ibrahim Al-Khalil, ingat lagi tak engkau dengan aku ya Allah? Sebab takut punya pasal. Selamatkanlah aku ya Allah, aku Ibrahim ya Allah. Nabi pun nafsi-nafsi. Kita lagi lah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang lagi, nengok isteri lagi, nengok suami lagi, nengok anak lagi, nengok jiran kampung lagi, nengok sama-sama jemaah lagi. Haji tu lagi. Kang haji tu minta apa-apa kan, tanya engkau dulu tak ingatkan aku, engkau lagi. Nafsi-nafsi, semua nak selamat. Mak tak nak nengok anak. Hari kita kat dunia sayang anak. Ibu-ibu sayang anak tak? Tak sayang, dia betul orang sini ni. Tapi hari kiamat, bila nampak neraka, orang perempuan akan cakap, ya Allah gantikan anak aku tu. Tempat aku. Hilang kasihkan anak tu, takut neraka. Tapi satu-satu insan pada hari kiamat nanti yang tak sebut nafsi-nafsi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sebut? Ummati. Itulah kerja Rasulullah ni, tuan-tuan. Takkah kita patut cinta dia? Takkah patut kita ni menanamkan mahabbah, cinta dalam hati kita? Tuan-tuan dah lupa kisah waktu dia dilotar di Taif, tuan-tuan, dibaling orang, luka-luka kepala dia, dahi dia semua, kaki luka, lari, dikejar. Bila nengok dah tak ada yang kejar, Nabi berhenti, tuan-tuan. Masa tu dia punya dahi ni terkoyak, tuan-tuan. Darah dia menitik-nitik, Nabi tadah darah tu, sapu kat baju, tadah, sapu kat baju, tadah. Sahabat yang ikut tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadah darah ni? Rasulullah kata, malaikat nampak ni. Andai satu titik darah aku jatuh pada bumi, Allah akan hancurkan umat ni. Allah akan hancurkan orang Taif ni. Seorang pun tak baki. Aku bimbang kalau darah aku jatuh. Bimbang. Masa tu kan datang penjaga gunung. Ya Rasulullah, engkau beritahu. Apa yang kau nak? Kalau engkau mau kami terbalikkan bukit Taif ni, menghancurkan mereka semua, kami sedia. Ikut engkau. Apa jawab Rasulullah? Tak, jangan. Jangan, mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tak akan buat macam ni. Ya Allah, keluarkan daripada tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman. Tengok tuan-tuan, orang baling dia, maki dia, sakiti dia. Dia boleh doakan keturunan untuk orang tu baik sampai 7 keturunan. Kita kalau sakit hati orang 7 keturunan, kau tak selamat engkau. Tapi Rasulullah hati dia. Tuan-tuan nampak? Pernah satu ketika tuan-tuan, cinta Rasulullah ni kepada umat tinggi kan tuan-tuan. Buat tahu cinta dia. Hari-hari dia doakan kita.
Ya Allah, ampunkan seluruh umat aku yang sekarang yang akan datang. Dosa mereka yang terang, dosa yang tersembunyi, dosa yang zahir, dosa yang batin, yang akan datang, yang telah lalu. Tiap-tiap kali solat, didoakan kita tuan-tuan. Itu Siti Aisyah yang cerita tu. Pernah satu ketika Allah offer dia. Tahu offer tak? Offer. Kalau pergi Giant kan selalu tu aku dengar. Allah offer dia apa? Bila cinta dia kepada umat dia terlalu tinggi. Allah offer, wahai Muhammad, kerana cinta engkau kepada umat engkau terlalu tinggi, aku nak serahkan urusan umat engkau kepada engkau. Suka hati engkau lah nak buat. Nak masukkan syurga, nak ampunkan, nak buat apa. Aku serahkan engkau. Setuju? Tuan-tuan tahu apa jawapan Rasulullah? Ya Allah, jangan. Ya Allah, jangan serahkan kepada aku. Tak sayang ke Rasulullah ni? Allah dah apa ni, ambil lah. Jangan ya Allah. Aku ini manusia biasa. Aku tak punya sifat yang kekal. Sedangkan engkau Tuhan, sifat engkau kekal. Memang cinta aku kepada umat aku banyak. Tapi cinta engkau kepada hamba engkau lebih hebat. Maknanya Nabi kata apa? Aku tak nak terima ya Allah. Kalau aku tersilap nanti macam mana? Kalau aku tak perasan nanti, apa jadi umat aku? Aku terlupa. Aku tersilap timbang. Aku manusia. Jangan ya Allah, engkau uruskan umat aku. Jangan serah pada aku. Kalau kita lah, opo macam, saya urus semua lah. Boleh. Gitu. Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau keluar ni tak ada cinta pada Rasulullah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan main-main. Tuan-tuan tak ada jalan syurga tuan-tuan. Tak ada jalan syurga. Sebab Allah firman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Muhammad, engkau beritahu kepada umat engkau, kalau engkau cintakan Allah, engkau mesti ikut aku. Barulah Allah cintakan engkau, barulah Allah ampunkan dosa engkau. Kita nak dapat cinta Allah, mesti cinta Rasul. Ada orang kata, aku cinta Allah, Rasul tak penting. Tak ada. Mustahil. Cinta Allah didapat tanpa cinta Rasul. Tak boleh. Lepas tu Nabi kata, tidak sempurna iman seorang kamu sampai aku kamu cinta lebih daripada ayah kamu, mak kamu, keluarga kamu, diri kamu, harta benda kamu, dan sekalian makhluk di atas muka bumi. Kan? Lepas tu datang seorang Badawi, orang Arab kampung kan. Orang Arab kampung ni kalau datang sahabat paling suka sebab dia ni tata kromo dia kurang kan. Tontonnya gitu je. Para sahabat malu, takut. Segan kat Rasulullah. Akhlak, adab, cinta. Datang satu orang Badawi, "Ya Rasulullah, bila kiamat?" Nanya kiamat terus kan itu. Kiamat ni tuan-tuan, Nabi pun tak tahu. Kalau tahu, Nabi dah beritahu ni. Tahun 2024 tu. Nabi pun tak tahu tuan-tuan. Yang tahu siapa? Allah saja. Jadi Nabi tak jawab soalan tu. Nabi tanya, apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat tu? Sebab dia mesti datang kan? Jawapan Badawi itu, "Ya Rasulullah, aku ni tak ada amal yang banyak, aku tak mampu, aku biasa-biasanya. Tapi yang ada pada aku ialah cinta kepada Allah dan Rasul." Itulah jawapan Rasulullah. "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan berhimpun bersama siapa yang engkau cinta. Sekarang kita cinta siapa? Rasulullah. Ada cinta pada Rasulullah. Mengaku aja ke atau betul? Sebab kalau mengaku, semua orang boleh mengaku. Saya cinta. Cinta ada bukti tuan-tuan. Ada pengorbanan. Orang perempuan selalu kena tipu ni. Saya sayang awak. Saya sayang awak seorang. Rupanya seorang sana, seorang sini, seorang sana. Banyak seorang dia. Sebab tu ada orang kata dia cinta Rasul. Apa bukti cinta? Kalau budak-budak muda kan, dia syok dengan pemain bola kan. Betul tak? Dia buat rambut macam pemain bola tu. Dia beli jersey yang sama macam pemain bola tu. Dengan nama dia. Dengan nombor dia. Itu cinta. Tapi kalau kepada Rasulullah, macam mana? Cinta. Mestilah mempertahankan nama Rasulullah. Mengikut cara hidup dia. Berusaha bersungguh-sungguh.
menjaga agama ni dalam diri keluarga. Kita tak mampu nak buat macam sahabat. Dia nak cerita sahabat wanita satu kisah. Boleh ke tak boleh ni? Buat lelaki biasa, cerita perempuan. Orang perempuan cintakan Nabi. Dalam peperangan Uhud, apabila tentera Islam meninggalkan bukit, kan? Berterabur bila Khalid bin Walid serang daripada atas, berterabur, berpecah belah tentera Islam. Berterabur. Masa itulah orang-orang kafir Quraisy terus mengambil peluang menyerang Nabi punya kemah. Nabi dia ada kemah khas duduk atas. Dia serang, tuan-tuan. Masa tu apabila keadaan genting, beberapa orang sahabat mempertahankan Nabi. Waktu itu, tuan-tuan, ada yang panah menyusup dada mereka. Cap, tombak. Beberapa orang tombang syahid depan Nabi. Dalam keadaan getir itulah seorang wanita, sahabat wanita, berlari. Sebab orang perempuan pun ikut perang, ikut. Dia menyediakan air, kan, membantu orang yang cedera, mengulurkan panah dan sebagainya. Ada perempuan yang ikut. Tiba-tiba bila dia tengok genting Rasulullah ni, orang kafir Quraisy, kita bunuh Muhammad, settle orang Islam ni. Itu lah cerita. Masa tu bila dia tengok genting keadaan Rasulullah punya kemah tu, wanita ni lari, tuan-tuan. Dia berdiri depan Rasulullah tu begini, tuan-tuan. Ini musuh ni. Tiba-tiba datang seorang Quraisy, tuan-tuan, orang kafir, dengan pedangnya melibas ibu ni. Koyak punggung dia, tuan-tuan. Koyak punggung dia. Tombang dia, jatuh dia. Waktu itu, anak lelaki dia nampak mak dia. Berlari dia mengejar mak dia tu. Nak pegang mak dia. Apa jawapan ibu ni, tuan-tuan? Pergi tengok Rasulullah. Lindungi Rasulullah. Rasulullah lebih penting. Tinggalkan ibu. Itu jawapan dia, tuan-tuan. Bila perang tu dah reda sikit, tuan-tuan, dah okey, Rasulullah tanya dia, kenapa engkau buat macam tu? Kenapa engkau berdiri depan aku? Apa jawapan ibu dia? Aku mampu, ya Rasulullah. Itu je yang aku boleh buat untuk mempertahankan engkau, ya Rasulullah. Harapanku satu saja, ya Rasulullah. Supaya aku dapat berhimpun dengan engkau di dalam syurga nanti. Masya Allah. Takkah kita lihat kasih ni, tuan-tuan? Kita mendapat nikmat agama ni kerana perjuangan orang-orang yang cintakan Rasulullah ni. Masa dah panjang ni, saya rasa eloklah saya tutup. Ya, sebelum masjid ni yang tutup saya. Tuan-tuan, saya minta tolong kepada tuan-tuan. Lepas ni ada maulid, pergi hadir. Kalau tak, macam mana nak menjadi sarana kita menambah cinta, mahabbah kepada Rasulullah. Kalau kita tak pernah dengar cerita Rasulullah, kita tak tahu apa yang Rasulullah buat, apa hidup dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat lagi kisah Uqashah tu kan? Cerita Uqashah tu kan masyhur kan? Kecil-kecil lagi kita dah dengar. Bila hari Rasulullah rasa memang dah lemah sangat. So kata, bawa aku berjumpa sahabat. Sahabat banyak berkeliling dekat Masjid Nabawi sebab Nabi 2 hari tak keluar. Nabi kata, bawa lah aku. Dipapah Nabi. Panggil semua sahabat, berhimpun sahabat. Dinaikkan Nabi di mimbar dengan dipapah. Rasulullah kata, wahai sahabat-sahabatku sekalian, mungkin selepas ini kita tidak dapat bersama lagi. Para sahabat semua dah nangis. Berenang air mata. Rasulullah dah nak pergi. Rasulullah kata, sudahkah aku menyampaikan? Sudah. Dan Rasulullah pun kata, sebelum hari aku akan berhadapan dengan Allah, dikira-kira hari ini aku nak membuka peluang kepada siapa-siapa di kalangan kalian, wahai sahabat-sahabatku. Jika siapa ada yang aku zalimi, aku sakiti, aku ambil hak dia. Beritahulah sekarang sebelum aku bertemu dengan Allah. Sebelum kira-kira yang memberatkan. Sahabat semua senyap. Diam. Tiba-tiba Uqashah pun, ya Rasulullah, aku nak buat tuntutan. Masa tu sahabat semua dah pusing. Uqashah ni. Rasulullah macam ni pun nak cakap, tak faham bahasa, betul lah dia ni. Orang cakap macam tu bukan suruh tuntut. Faham je lah. Kan?
Ukasha pun kata, ya Rasulullah, dalam peperangan Badar, sewaktu engkau meluruskan saf, engkau berada di atas kuda, aku di bawah, engkau memecut kuda tu dengan tali pecutan. Tiba-tiba bukan kena kuda tu, aku yang kau libas. Hari ni aku nak menuntutnya Rasulullah sebab aku disakiti. Kedepanlah wahai Ukasha, kata Rasulullah. Para sahabat marah. Itu pun nak kira. Sayyidina Abu Bakar ke depan. Wahai Ukasha, engkau pukul aku. Rasulullah gering ni. Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, ke tepilah. Ini urusan Ukasha. Sayyidina Abu Bakar ke tepi. Sayyidina Umar pula lagi. Pukul aku, Ukasha. Engkau, marah. Rasulullah kata, wahai Umar, ke tepilah. Ini urusan aku dan Ukasha. Wahai Umar, aku ini Rasul. Apakah aku nak mengelak orang berhadapan dengan aku menuntut? Aku Rasul, wahai. Lepas tu sahabat lain. Last sekali, Sayyidina Hasan dan Husin. Wahai Pakcik Ukasha. Macam itulah bahasanya kan. Terjemah, faham tak? Ini terjemah. Mulutnya lain. Pernah tengok cerita? Kemana kau nak pergi? Bunyi. Pernah tengok cerita Jepun? Cerita Korea? Ya Allah, suka juga orang tengok. Ada makcik-makcik lambat semayang tengok cerita Korea ni. Apa benda? Habis dia kata apa? Wahai Pakcik Ukasha. Kami ni cucu Rasulullah. Datuk kami sedang gering, lemah. Pukullah kami sebanyak mana pun kami reda. Jangan pukul Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai cucuku berdua, aku tahu kalian cintakan aku. Tapi ketepilah. Ini urusan Pakcik Ukasha dengan aku. Tepilah cu. Ukasha apa ni? Ya Rasulullah, masa engkau pukul dulu, engkau di atas kuda, aku di bawah. Sekarang pun kau masih di atas lagi. Macam mana aku nak menuntut? Rasulullah kata, papa aku ke bawah. Para sahabat marah. Bila dah dekat tu, Ukasha kata lagi, ya Rasulullah, masa engkau melibas aku tu, aku tak pakai baju tau. Ni engkau pakai baju. Macam mana aku nak menuntut? Rasulullah kata, buka baju Rasulullah ni. Dahsyat tuan-tuan. Masa itulah kelihatan keindahan tubuh Rasulullah. Cantik Rasulullah ni tuan-tuan. Waktu itulah Sayyidina Ukasha peluk Nabi. Menangis. Rasulullah kata, Ukasha, engkau kata nak tuntut ni, engkau peluk aku ni, kenapa ni Ukasha? Ya Rasulullah, aku tak tahu apakah aku akan dapat bersama berhimpun dengan engkau dalam syurga nanti. Sebab kedudukan engkau terlalu tinggi, sedangkan aku rendah, ya Rasulullah. Dan engkau pernah bersabda, orang yang pernah bersentuh kulitnya dengan kulitmu tidak akan dibakar oleh api neraka. Saat akhir inilah ya Rasulullah, aku ingin merasakan kulit tubuhmu bertemu dengan kulitku. Barulah sahabat sedar bagaimana Ukasha tu indah hati dia. Masa tu Rasulullah berkata, wahai sahabat-sahabatku sekalian, kalau kalian mahu melihat ahli syurga, lihatlah kepada Ukasha. Lihatlah kepada Ukasha. Itu sekelumit daripada kisah kekasih kita yang patut kita fahami, tuan-tuan. Waktu hadirlah majlis Maulid Rasul di mana-mana, supaya kita dapat memasukkan cinta kita kepada Rasulullah. Belajar sifat-sifat Rasulullah. Saya berharap tuan-tuan dapat sedikit sentuhan cinta Rasulullah yang para sahabat sanggup mati untuk baginda. Terima kasih banyak-banyak. Berjumpa lagi kita di lain kali. Salah silap saya mohon maaf. Kita sekarang ni tuan-tuan kena banyak selawat. Nengok maulid pun pakai bungkus. Biasa pakai dulang kan makan ni. Sekarang saya semua pakai bungkus. Rasa hati tu heba, tuan-tuan. Sebab ulama kata makan masa maulid ni barakah dia tu, tuan-tuan. Dahsyat. Sebab kita makan atas nama Mahabbatur Rasul. Tapi dia tahu dia, tuan-tuan. Jadi tolong berselawat banyak-banyak. Mudah-mudahan dengan berkat selawat tu diangkatkan wabak ni. Tuan-tuan penat ke pakai ni? Dah berapa lama pakai ni?
Telinga macam nak putus tau. Saya dah geram nengok benda ni tau. Kadang-kadang aku bersin bukan sebab COVID tu, sebab dia ni. Dia punya bulu-bulu. Dalam kereta berterabur, dekat rumah anak aku punya berterabur. Tuan-tuan tak penat ke ni? Tuan-tuan, ekonomi kita teruk sekarang ni tuan-tuan. Ada orang dah tak kerja. Ni menantu saya ustaz, berapa bulan tak kerja. Ni dah tak kerja. Jangan main-main tuan-tuan. Selawat. Al-madad, al-madad, al-madad ya Rasulullah. Ni tolong tuan-tuan. Kita selawat. Satu hari 1000. Allah angkatlah wabak ni ya Allah. Dengan keberkatan Rasulullah. Kembalikan ekonomi kami. Selamatkan kami. Ni politik pening tak politik ni? Pening tak? Tuan-tuan tak pening? Saya pening. Tahun depan ni aku nak bertanding dah. Aku dah geram ni tengok. Tunggulah aku jadi MP nanti kan. Apa benda ni? Jadi tuan-tuan. Selawat banyak-banyak. Satu hari 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعملا صالحا. Ya Allah, dengan keberkatan Majlis Maulid Rasul yang kami adakan dengan sederhana ini, tapi dengan penuh cinta dan mahabbah ini, Engkau berkati kami, ya Allah. Jangan Engkau keluarkan kami daripada majlis ini, kecuali Engkau ampunkan dosa kami. Ayah bunda kami, kaum keluarga kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, muslimin, muslimat sekalian. Ya Allah, dengan keberkatan Nabi Muhammad, Engkau angkatkanlah wabak ni, ya Allah, yang berada dalam kehidupan kami waktu ini, yang menjadikan kami ini berada dalam kesukaran. Engkau kembalikan semula kemudahan hidup kami, ya Allah. Ekonomi, rezeki yang baik. Engkau mudahkan urusan pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Engkau jadikan kami orang-orang yang Kau lindungi daripada segala bala, wabak, penyakit, musibah, musuh yang nampak dan yang tidak nampak. Satukan hati kami, ya Allah, dalam cinta kepada-Mu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, himpunkan kami bersama orang-orang yang kami kasih dan kasih kepada kami dalam syurga firdaus-Mu yang abadi. Berikanlah kemuliaan kepada orang-orang yang hadir dalam majlis ini dan orang-orang yang berusaha membangunkan majlis ini dengan segala usahanya, dengan segala sarana dan segala jasa yang diberikan. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekali lagi saya maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.